sekali ada orang kecewa, ada orang buat rumah untuk ayah dia dekat Gaza. Dia buat rumah pertama, bagi duit, rumah tu kena letupkan. Dia bagi lagi duit kali kedua, buat rumah tu kena letupkan. Bagi lagi duit untuk buat rumah kali ketiga. Rumah tahu tak apa jadi? Rumah dengan ayah dia sekali meletup. Ayah dengan rumah dia meletup. Dia pun kata, saya dah tak percaya Tuhan dah. Saya pun dah malas berdoa, saya dah putus asa, saya penat. Saya give up. Saya tak nak buat apa-apa. Jadi dia tak nak buat apa-apa. Jadi kita beritahu kat dia, kamu rasa bersedih, susah sebab kamu rasa yang Allah tak tolong kamu. Tapi kamu tahu tak yang sebenarnya setiap pertolongan kamu pada ayah kamu menjadi amal jariah untuk kamu di akhirat. Kamu tahu tak sekarang yang ayah kamu insya-Allah berada dalam syurga, dan kamu boleh jumpa dia lagi kalau kamu tak berputus asa. Dan ramai orang dalam dunia, kalau kamu kata penat berdoa, berapa ramai orang-orang miskin dalam dunia sedang berdoa, susah, menangis, lapar. Apa yang ada dalam hidup mereka? Cuma doa. Untuk itu jangan pandang rendah pada doa, jangan pandang rendah pada orang miskin, jangan pandang rendah doa-doa orang miskin. Sekarang orang boleh hina orang miskin, anak yatim. Allah kata penipu dalam agama. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Siapa penipu dalam agama ni? Siapa penipu dalam agama? Orang yang tak kesian orang miskin, tak kesian anak yatim, bahkan tak suka tengok orang tolong orang miskin, tak suka tengok orang tolong anak yatim. Tuan-puan sekalian, ramai orang jumpa saya, dia kata, ustaz ada orang susah ke ustaz? Ramai jumpa saya, orang senang-senang, dia kata, ustaz ada orang susah ke? Kalau pergi London, semua orang Malaysia je kat London. Bukan seorang cakap macam ni, ramai saya jumpa ramai orang. Tapi saya terkejut. Dia kata, ustaz ada ke budak tak sekolah lagi? Ustaz ada ke orang rumah tak ada tandas? Ustaz betul ke orang bawah jambatan tu? Ustaz suruh duduk bawah jambatan ke? Ustaz betul ke ada orang sampai 13 tahun berak pakai gali ustaz? Saya beritahu tuan-puan, hampir setiap negeri kat Malaysia saya pergi, saya jumpa orang berak pakai gali. Orang pun tak percaya kan, berak pakai gali. Saya jumpa, dan sebahagian saya videokan, saya tunjuk kat tuan-puan. Saya nak beritahu ramai orang yang sangat susah. Tu bila nampak orang susah, tahu tak apa kita buat? Dia lapar. Seorang adik kata, abang lapar, apa kita nak buat? Bagi makanan kat dia. Bila kita bagi makan kat dia, tahu tak apa dia kata? Saya ada tolong seorang kakak kat Kuantan. Kakak tu tak ada kaki, saya pernah cerita, tak ada kaki. Saya nak balik KL lah, nak pergi Johor Bahru nak ceramah. Tiba-tiba diorang kata, ustaz singgah kat sini. Tim saya kata singgah kat sini. Saya pun singgah. Rupa dia tinggal dalam bangunan dah rosak tinggal. Kat Kuantan, bangunan semua dah rosak tinggal. Tak ada orang, tandas jauh, kaki tak ada sebelah. Suami stroke, anak OKU 2 orang. Seorang baru meninggal tahun lepas, seorang lagi anak dia stroke lembam. Saya pun pergi tengok. Bila sampai-sampai kakak tu nangis kuat-kuat. Ya Allah ustaz, hari-hari saya doa nak jumpa ustaz. Saya terus rasa macam malu, sedih. Tahu tak kenapa saya malu, saya sedih? Sebab saya tadi tak nak jumpa dia. Saya dah nak balik. Tapi kakak tu, dia kata hari-hari doa nak jumpa saya. Anak dia baru meninggal tahun lepas, darjah 5. Cikgu dia yang bawa saya pergi rumah tu. Saya pun bawa dia pindah ke rumah yang elok dan sewakan. Tahu tak apa jadi? Seminggu lepas tu, kawan saya kata, ustaz jom pergi Kuantan. Kenapa? Kakak tu meninggal. Bawa van jenazah pergi Kuantan uruskan kakak tu. Rupanya kakak tadi meninggal dunia. Sampai kat rumah, anak dia yang lelaki yang lembam tadi tu peluk saya, 17 tahun, yang jaga dia peluk saya kuat-kuat. Dia cakap apa? Ustaz terima kasih ya, terima kasih. Mak selalu cakap, baiknya ustaz. Allah dengar doa kita nak. Ustaz nak tahu tak, mak kan dah lama tak semayang. Ustaz tahu tak, lepas ustaz jumpa dia, mak tak tinggal semayang. Mak hari-hari cakap Allah tu baik. Macam mana orang-orang susah miskin nak tahu Allah tu baik? Bila orang yang ada kelebihan, ada kuasa, ada wang ringgit, ada tenaga, kurang-kurang, boleh bantu seorang lain yang dalam kesusahan. Untuk itu kita kena berdoa dan bantu orang lain. Bila kita bantu mereka, kita akan membuat mereka punya pengharapan kepada Allah tu bertambah. Bukan kita marah mereka, kita templak mereka. Sebab tu saya tengok banyakkan juga bila saya tolong mana-mana orang, lepas saya tolong saja, ramai orang akan aibkan keluarga tu. Cari aib keluarga tu, burukkan aib keluarga tu. Kadang-kadang sebagian aib tu saya tahu, tapi bukanlah saya nak cerita aib keluarga. Sekarang kita ada orang kata, ustaz kenapa tolong dia dalam satu keluarga? Ada satu keluarga saya tolong. Orang kata, ustaz kenapa tolong dia? Bapak dia siap dadah, mak dia pun orang kata siap dadah juga. Anak dia ustaz 3 orang dalam penjara. Orang cakap, ustaz anak dia 3 orang dalam penjara. Jangan tolong dia. 3 orang anak dalam penjara,
Bapak dia isap dadah, mak dia isap dadah, ustaz jangan tolong dia. Saya pun pandang orang tadi. Saya kata semenjak bila pula kita kena tolong orang beriman, orang sembahyang, bertakwa, baik? Semenjak bila? Anjing kita tolong pun boleh sebab kita masuk syurga. Anjing kurap tepi jalan kita tolong pun boleh jadi sebab tu kita masuk syurga. Semenjak bila kita mula bantu orang dengan menilai keadaan orang? Itu bukan tugas kita. Tugas kita yang mengajak, memujuk, membimbing, membawa orang lain. Tapi semangat ni tak tahu semenjak bila telah mula hilang. Kita lebih macam tu lah. Saya tak tahu semenjak bila. Nabi Muhammad SAW manusia yang paling baik sekali. Tapi Nabi sayang orang jahat. Nabi sayang pengotor, Nabi sayang orang miskin, Nabi sayang orang memerlukan. Jadi apa jadi cerita saya ziarah keluarga tadi. Bila saya ziarah je keluarga tadi, tahu tak apa jadi? Ziarah je keluarga tadi, keluarga tu rupanya taklah 3 orang dalam penjara, seorang je dalam penjara. Dia keluar masuk penjara. Anak orang tadi kan nampak cerita tu bertambah-tambah. Lepas tu saya pun bawa anak dia, 3 orang pergi belajar agama. Rupanya keluarga tu baik je. Suruh menangis ayah mak dia masa kita bawa dia pergi penjara, pergi belajar madrasah. Ada orang pula cakap, dia orang ni menangis-nangis, buat-buat je. Sebab tu saya suka tengok orang bila merendahkan orang lain ni macam, kadang kelakar pun ada, lucu pun ada, kesian pun ada. Kadang-kadang kita tengok orang jahat tu teruk, kadang orang yang ketawa ke orang jahat ni lagi teruk, lagi kesian. Kalau orang tak ada ilmu tu, kita tak apa. Kadang orang-orang ada ilmu pula ketawa orang tadi lagi macam lucu. Kalau dia tak ada ilmu, wajarlah, patutlah, nama pun dia tak ada ilmu. Takkan cerdik macam awak pula contoh. Dia tak berpelajaran, takkan macam awak pula yang berpelajaran. Tapi kalau awak yang berpelajaran, awak orang berilmu, awak yang dikatakan berakhlak, baik, bagus, nampak macam tu. Tapi kalau awak pula yang menghina mereka, macam mana? Kalau awak pula yang menghina mereka, macam mana? So apa jadi? Alhamdulillah, anak orang tadi 4 orang sekarang belajar hafizah Quran. Ya Allah, baiknya mereka. Kat rumah buat sembahyang jemaah, ayah mak sekali jadi makmum. Allahu Akbar. Dah setahun lebih, ayah mak sekali jadi makmum. Dia adik-adik tu kalau jumpa saya cium tangan, peluk saya, hormat saya. Baiknya lah akhlak, lemah lembut, berilmu. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan yang sangat saya sayangi, kasih sekalian, kita kena belajar menyayangi orang lain, belajar sayang pada orang lain, belajar mendoakan orang lain, belajar doakan orang, belajar doakan orang. Bila orang kesusahan, jangan hina dia, jangan maki hamun dia, doakan dia. Cakap yang baik-baik. Kalau tak boleh sangka baik, diam. Kalau tak cakap yang baik, diam. Jangan update status kan. Kalau tak suka orang tu, jangan update status, diam, doa, minta ke Allah. Itu kan lebih baik. Minta doa kan, cakap yang baik-baik. Jadi tuan-tuan yang perempuan yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih dan sayangi sekalian, tu begitulah. Tu kita kena yakin dunia dan akhirat ni Allah yang punya. Dunia akhirat ni Allah yang punya. Dia yang punya semua sekali. Semua dalam genggaman dia, semua dalam kekuasaan dia. Dia takdirkan, pasti terjadi. Kalau Allah tak izinkan, pasti takkan terjadi. Semua dalam ilmu Allah. Tu kita semua, mari kita bergotong royong, kita tanya khabar jiran-jiran kita semua, insya-Allah. Tanya khabar adik-beradik kita, tanya khabar seramai mungkin manusia dalam dunia. Allah Maha Kuasa. Dia pemilik semua sekali. Tengok Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kamu pernah dengar cerita? Masya-Allah, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu jalan tengah malam, tiba-tiba nampak satu mak tengah tidur ke anak dia. Selalu dengar kisah ni kan. Dulu-dulu ustaz dah cerita, anak-anak tu semua menangis dalam rumah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tu balik rumah, terus sampai kat rumah tu, bila dia sampai je kat rumah, masya-Allah, bila sampai je kat rumah orang tu, tu tak apa jadi. Bila sampai je kat rumah, mana tadi lupa dah. Sampai kat rumah, Sayyidina Umar Khattab sampai je kat rumah orang tu, tahu tak apa jadi? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu terus tengok makcik tu kata, dia tu bawa pergi makanan, dia bawa balik, ambil guni, satu guni dipikul kat belakang. Hamba dia kata, Aslam kata, wahai Umar, biar saya angkat. Aslam Umar kata, saya angkat. Tak apalah, saya angkat. Tak apa, saya angkat. Kata Sayyidina Umar, kamu nak tanggung beban saya di akhirat. Kamu tanggung beban saya di akhirat. Sayyidina Umar pun angkat. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, saya sedang tengah kuarantin dekat Hotel Furama,
14 hari. Saya kuarantin 14 hari kat Hotel Furama. Doakan dah dapat lalui lagi 14 hari ni. So kali ni memang saya kira berjihad lah 2 bulan di jalan Allah SWT. Berjihad di jalan Allah 2 bulan. Sebelum pergi itu ambil nasihat pada Haji Abdullah Chong. Jumpa dekat airport bagi nasihat. Saya berhubung rapat dengan ahli-ahli ulama, minta nasihat sentiasa. Bukan saya buat keputusan sendiri, tak ada. Saya minta hari-hari nasihat-nasihat ahli ulama. Ada ramai ahli ulama yang Masya Allah yang banyak bagi nasihat, bantuan pada saya. Paling saya rasa berharga. Saya kalau dapat doa ahli ulama ni macam Allah Akbar. Ahli ulama yang betul-betul memang dia orang kerja doa ke orang je, tak ada sangka buruk, tak ada kita ni orang biasa je. Saya dah sebut saya bukan ustaz, saya Cina je masuk Islam. Saya bukan macam orang alim ke tak. Jadi kalau orang alim doakan saya ni, saya macam ya Allah, macam sejuk hati. Macam tu, saya rasa sejuk hati dan saya rasa gembira. Kemudian tahu tak apa jadi, si Roma pergi, datang kedua sekali bila tolong, dia datang dia masakkan sampai janggut-janggut ni berasap. Si Roma sendiri masak. Khalifah tu bukan ketua kampung ke penghulu, bukan menteri besar, ni kira presiden besar, Perdana Menterinya, raja punya, besar jawatan. Dia masak-masak, janggut ni dah berasap-asap, mata dah merah dah. Dulu kan pakai tiup api, pakai tiup-tiup agaknya, hidup api masak. Lepas masak, hidang pula untuk keluarga. Jadi tengah makan-makan, keluarga tu cakap, kamu patut jadi khalifah, bukan si Norma patut jadi khalifah. Si Norma diam, dia tak marah pun kalau kita kau makcik macam-macam pula. Saya lah si Norma. Tak, si Norma diam, tak cakap apa-apa pun. Kau nanti aku akan tuntut atas khalifah nanti atas negara ni. Si Norma diam je. Si Norma taklah ceramah pula makcik tu, saya khalifah, makcik agak-agak sikit, tak ada. Si Norma diam je, si Norma diam. Nanti si Norma pun gurau, nanti makcik pergilah dekat Madinah. Mana tahu masa tu saya dah jadi khalifah, makcik pergilah Madinah. Mana tahu dekat Madinah nanti saya dah jadi khalifah. Begitu. Kemudian bila balik, hamba ditanya, wahai Umar Khattab, kenapa tuan apa saya nak kata, kau heran tak kenapa saya tunggu sampai keluarga tu makan, berbual-bual. Kata Sayyidina Umar Khattab, bila datangnya mereka tadi, bila saya datang tengok dia menangis lapar, dia menjadi satu kesengsaraan, penderitaan untuk hati saya. Kita orang beriman ni kalau tengok orang lapar, sakit, susah, kita rasa derita. Kita tidur kenyang, tidur lena, makan kenyang. Ada orang yang lapar, tak tempat tinggal, kita rasa tak boleh nak tidur. Rasa macam mana ya Allah, maafkanlah saya ya Allah, ampunkan dosa saya ya Allah. Saya tidur lena, makan kenyang. Ramai orang lapar, ramai orang memerlukan ya Allah. Ramai anak-anak muda tersalah jalan, mereka lalai, tersilap ya Allah. Mereka baik-baik semua ya Allah. Saya tak dapat tolong mereka, maafkanlah saya. Siloma kata, apa saya nak jawab pada Allah di akhirat nanti? Apa saya nak jawab pada Allah? Apa saya nak jawab pada Allah di akhirat nanti? Tu Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu kata, apa saya nak jawab pada Allah di akhirat nanti? Jadi tuan-tuan yang perempuan yang Allah SWT sayangi, begitu. Kita tengok orang bukan soal dia, tapi kita yang akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti.